Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, seperti yang dijanjikan, kita akan masuk ke drafting episod kedua. Di mana dalam episod kedua ni, saya akan terangkan sedikit general knowledge untuk geometric dimensioning and tolerancing dalam membantu kita membuat 2D drawing. Okey, GDNT ni ataupun nama panjang dia Geometric Dimensioning and Tolerancing. Dia punya application adalah apabila ada satu komponen, di dalam satu komponen tu ada bahagian-bahagian ataupun ada part-part yang kita perlu kontrol betul-betul. Kira macam kita terpaksa kita memerlukan accuracy yang tinggi dalam sesuatu bahagian komponen tersebut. So itulah application dia. Macam mana kita nak control, kita menggunakan GDNT. Okey. GDNT juga adalah digunakan supaya apabila kita nak develop manufacturing tools ataupun mold, kita dapat membantu orang yang nak machine tu. Apa orang panggil machinist untuk yang menghasilkan kita punya mold tu. Bila baca drawing kita, dia tahu dekat mana dia nak start, dekat mana yang dia perlu control. Dari segi itulah, macam saya cakap dalam episod pertama, 2D drawing ni adalah untuk communication. Okay, alright. Kalau biasanya kita communicate, secara biasanya kita gunakan lisan untuk communicate. Tetapi dalam menghasilkan produk ataupun tangible produk, kita menggunakan 2D technical drawing ni lah. Okay. So, kita tengok sikit simbol-simbol yang biasa digunakan dan apa maksud-maksud simbol tersebut dalam GDNT. Okay. So, saya present sekejap. Okay. Alright. Okay, kamu boleh cuba tengok dekat attachment yang saya bagi dalam Google Classroom tu, yang GDNT simbol and meaning nombor 3. So yang ni lebih mudah untuk kita faham lah. Okay. So, dan gambar dia agak jelas lah nak berbanding dengan yang lain-lain. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, ada lebih kurang berapa simbol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Okey, ada 18 simbol. Dan sebenarnya sepatutnya ada 16 saja. Cumanya dia ada yang double. Bukanlah double, dia tambah M dekat sini kan. Adalah maksud-maksud tertentu. Dan kita akan pergi one by one supaya kamu tahu dekat mana kamu simbol apa yang kamu perlukan dalam kamu punya projek ataupun kamu punya lab test nanti. Okay. Alright. Yang pertama adalah simbol line biasa ni, straightness. Okay. Bila kita apply straightness ni, kita nak menunjukkan, sebagai contoh dekat sini dia letak dekat bahagian atas ni. Line ni sepatutnya straight. Kalau dia boleh main pun maksimum minimum dia adalah 0.03, which is 30 micron. Ni kalau kamu tengok dekat sini. Okay. Kalau kita zoom part ni, terutamanya bila selepas kita machine sesuatu part tu, kalau kita guna mikroskop, dia ada naik turun macam ni. Okay. QC dia akan measure menggunakan gauge ni, cylinder gauge ni ataupun line gauge ni, untuk check kita punya line ni straight
dalam range 0.03 tak? Itu kerja QC, dia nak cari salah lah. Okey. Kalau lebih daripada 0.03, part kamu tu reject ataupun ada problem masa pemasangan. Okey. Selalunya bahagian yang saya cakap dalam komponen yang kita nak kena kontrol adalah bahagian-bahagian dekat mana kita nak pasang satu komponen ni, komponen A nak pasang dekat komponen B, dekat mana yang dia bercantum. So dekat situ kita kena kontrol betul-betul. Okey. Sebagai contoh, kamu buat cover sprocket dulu. So cover sprocket punya telinga tu, yang boss, screw boss tu, atas dengan bawah tu, dimension dekat situ kamu kena kontrol. Okey. Itu contoh-contoh dia lah. Okey, itu untuk straightness. Okey, yang kedua ni straightness M. M ni dia merujuk kepada macam mana nak cakap? Ni kot keboleh lenturan. Maksud dia curve. Kalau part kamu tu katalah plastik, sepatutnya dia straight. Tapi disebabkan warp ataupun warping, dia melengkung. Okey? Dia melengkung. Tapi melengkung tu tak nampak dengan mata kasar. Tapi kalau kita guna gauge, kita measure dia, rupanya dia ada warpage sikit. Dan warpage tu acceptable atau tak. So kena tengok dimension ni. Dia punya lengkungan dia, line atas dengan bawah ni merujuk kepada 0.03 mm, which is 30 micron. So kamu kena kontrol, kita kena kontrol benda tu jangan lebih lah. Sama ada dia melengkung ke atas ataupun melengkung ke bawah, tak boleh lebih daripada 0.03. Okay? Right. Boleh faham lah? Okay. Untuk flatness, dia sama juga macam straightness ni, tapi straightness ni dia satu line je. Dia check satu line je. Kalau kamu tengok dekat gambar macam mana dia measure tu, dia check satu line saja. Tapi untuk flatness, dia check surface to flat. Dia bukan line lah, dia check surface. Tengok dekat cara dia measure tu. So surface ni, face ni, dia nak kena flat 0.03. Okay? Tak boleh lebih. Sama juga dengan simbol flatness yang ada M ni. Dia melengkung. Dia punya tahap lengkungan tu, dia nak tengok surface tu melengkung, dia check satu surface acceptable lah, dia nak melengkung. Dia bukan kira line lah. Dia tak macam straightness. Straightness adalah dia check secara line. Manakala flatness dia check surface. Maksud dia check tag dekat sini satu, tag dekat sini satu, tag sini satu, sini tag sini satu, baru dia dapat detect sama ada surface ni flat ataupun melengkung. Okey? Boleh faham ah? Okey. Yang kelima, circularity. Okey. Bila kamu ada satu bahagian, terutamanya shaft dengan hole yang berbentuk silinder, circularity. Kita nak tengok sama ada dia betul-betul bulat dia tu, dia bulat tak? Lebih kurang macam tu lah. Kalau dia tak bulat, dia oval tu, adakah dia melebihi 30 mikron ataupun kurang daripada 30 mikron. Kalau kurang atau lebih daripada 30 mikron, dia reject lah. Nampak ni. Kalau contoh, kalau kamu tengok dekat sini, bila dia check, dia tak bulat sebenarnya. Dia ada bentuk oval sikit. Tapi adakah acceptable? Yang itu yang kita nak kena kontrol. Sebab selama ni shaft dia akan assemble dekat hole lah. Okay. Okey, untuk cylindric city tadi, kalau tadi dia by line saja, kalau kamu tengok dia measure, cylindric city ni dia ukur satu silinder tu, satu shaft tu. Dia nak tengok sama ada shaft tu, sepanjang shaft tu, permukaan silinder tu, adakah dia punya dia punya bulat tu ataupun dia punya bulat lah orang panggil ya. Adakah dia melebihi
limit atau kurang daripada limit yang dibenarkan. Macam itulah. Dia measure satu face, cylindric face ni. Dia measure satu face, sepanjang face tu lah. Okay. Boleh tengok macam mana dia measure. Yang itu dari segi form kita nak tengok. Okay. Dari segi orientation, okay, orientation ni selalunya melibatkan sudut-sudut lah. Okay. Sudut-sudut. Sama ada dia perpendicular, horizontal, parallelism, ataupun memang dia ada angle dan kita nak control angle tu. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, parallelism. Parallelism ni dia nak check, katalah kamu ada satu datum. Yang ni kena wajib ada datum. Nanti saya terangkan datum tu apa. Dia nak tengok line ni dengan line atas ni. Ni simbol datum Yang ni dengan yang ini mestilah parallel. Dia tak boleh sengit-sengit, dia tak boleh wavy lah. Okay. Dia kalau dia ni straight, atas mesti straight, dan adalah allowance yang kita boleh benarkan. 0.03, 30 mikron juga. Dia akan check parallelism sama ada dia parallel lah dengan line bawah datum yang ada simbol datum Okay. Sama juga macam perpendicular, tetapi perpendicular dia nak tengok mestilah 90 degree daripada datum. Okay. Contoh yang ni adalah datum kamu, line base bawah ni. So dekat sini yang kita nak control. Dia tak boleh wavy dan juga dia tak boleh kurang ataupun lebih daripada 90 degree. Kalau boleh pun 30 mikron saja dibenarkan. Okay. Ini contoh lah kan. Semua menggunakan dial gauge untuk check benda ni. Okay. Kalau QC check lebih atau kurang macam saya cakap tadi, reject lah part kamu tu. Okay. Perpendicular ada simbol M. Tadi dia nak tengok wavy, yang ni dia nak tengok dari segi angle. Okay. Dari segi angle, macam saya cakap, tak boleh kurang, tak boleh lebih daripada 90. Ada simbol M. Okay. Angularity sama juga, tapi kita dah specify dah berapa angle yang kita nak, katalah 45 degree. So kita kalau part tu 45 degree daripada datum. Kalau macam ni contoh, ni bukan 45 degree, ni lebih kurang 120 kot. 120 ataupun 110 macam tu lah. Mestilah 110 daripada datum, sebab kita dah specify angle dia. So kalau lebih pun tak boleh lebih daripada 30 mikron. Okay. Ini cara dia measure lah. Cara dia measure. Okay. Ini pula adalah profile. Okay. Profile ni bentuk-bentuk yang organik Organik. Okay. Sebagai contoh, kalau macam tadi, yang first tadi, dia tak memerlukan datum. Yang ni dia memerlukan at least satu datum, iaitu datum A. Nanti saya terangkan apa itu datum. Yang untuk profile ni, dia memerlukan dua datum, A dan B. Sebagai contoh, line ni sebagai datum A, line ni sebagai datum B. Okay. So profile ni terbentuk daripada paksi B ni dengan A, betul tak? Tinggi panjang lah. Jadi macam ni lah. So nak control dia, kita memerlukan dua datum profile ni. So dia buat satu line, dia akan check satu line, kita nak tengok. Selalunya dia ambil yang median tengah-tengah lah.
dia check satu line okey tak, lebih tak daripada 30 micron ke ada wavy ke macam mana ke. Kalau lebih atau kurang, reject. Okay, guna dial gauge juga. Sama juga profile of a surface. Tadi line, yang ni surface. Benda yang sama, cuma kali ni dia check keseluruhan surface tu. Adakah dalam range yang kita tetapkan. Okay. Dia check, dia buat macam bentuk S. Sama lah kalau dia nak check surface, biasanya dia akan buat bentuk S, bentuk macam ular ni. Okay. Sama juga macam ni pun. Okay. Yang itu untuk profile. Okay. Yang seterusnya adalah location. Location ada 4 simbol. 2 simbol yang sama lah. Cuma ada N. Okay. Yang ni biasa kita gunakan location ni untuk kita tentukan kita punya location shaft ataupun hole kita. Contoh macam kita buat cover sprocket tadi, kita ada buat cover sprocket kan itu. Kita nak betul-betul control bahagian screw boss tu. So kita kena specify location dia. So selalunya yang ini akan melibatkan tiga datum lah, ataupun boleh je kalau 2 datum pun tak jadi masalah. Tapi selalunya kita akan specify 2 ke 3 datum lah. Okay. Sebab kita ni hidup dalam 3 dimensi. So ada 3 datum lah. Dia tak mungkin lebih lah. Okay. Ada A, B, C. Okay. So dia nak positionkan lubang ni. Okay. So dia tulis dekat sini diameter lubang tu adalah 10 plus minus 0.05. Tetapi location dia tak boleh lebih atau kurang daripada 0.3 datum A, jarak daripada datum A, jarak daripada datum B, ni A, tinggi ni A, ke tepi ni B, dan juga C. C tu dia punya base lah. Sorry, terbalik. Ni C, ni B, tinggi C, lebar B, dan A ni dia punya base lah, base bawah ni. Okay, bagian ni. Alright. So ni cara dia nak measure lah. Yang ni tak perlu tengok lah. Bila kita dia ni punca kuasa 2, lepas tu 2 kali punca kuasa 2 ni, dia dapat nilai tu, dia tengok dapat 30 micron ataupun dalam range 30 micron plus minus. Sama juga macam true position untuk M. M ni lebih kepada shaft. Yang itu saja. Okay. Shaft. Alright. Okay. Concentricity. Concentricity ni sama macam bukanlah sama, dia tak sama. Dia macam straight line juga. Tapi untuk kalau kamu ada dua jenis shaft yang berbeza, dia mestilah concentricity. Maksud dia dihasilkan melalui rotation axis yang sama. Kalau nak lari pun 0.03. Kalau macam dekat sini dia bagi contoh 0.03 daripada datum A. Okay. Alright. Okay, symmetry. Symmetry ni sama juga macam concentricity, tapi concentricity ni lebih kepada berbentuk shaft ataupun benda-benda yang macam shaft lah ataupun lubang kan.
berbentuk silinder. Tapi untuk simetri ni dia untuk benda-benda yang petak lah, yang bukan silinder lah. Tetapi dia macam function dia macam mirror lah. Dia punya axis tengah dia tu. Axis tengah dia tu tak boleh lebih ataupun kurang daripada 0.3 daripada datum A. Macam tu lah maksud dia. Okay. Okay, run out dengan total run out. Dia lebih kurang sama macam yang ni untuk run out lah. Dia lebih kurang sama macam circularity dengan cylindricity lah. Okay. Yang ini dia nak tengok total run out tu. Maksud dia total run out tu dia nak tengok benda tu macam mana nak cakap. Tapi lebih kurang macam ni lah run out ni, total run out ni dengan circularity dengan cylindricity ni lebih kurang sama lah. Lebih kurang macam tu lah. Saya pun tak berapa pasti yang ni jangan guna. Dia nak tengok kalau macam total run out ni phase tu lah. Dia nak tengok bulat tak bulat. Yang ni dia check by line saja untuk run out. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Okay. So kita try apply dalam kita punya contoh. Okay. Dalam kita punya contoh. Alright. Sebelum kita start, saya nak terangkan datum dulu. Okay. Datum ni adalah orang kata sebagai reference untuk kita start ambil dimension. Contoh, sebagai contohnya kita guna contoh yang sama macam yang sebelum ni, iaitu example A, tetapi kali ini dia jadi example B lah. Okey, sebagai contohnya kalau sebelum ni saya tarik dimension untuk bahagian ni, saya tarik macam ni, betul tak? Sini 20, ada dah 20. Yang ni 50. So, saya ambil lebar daripada sini ke sini 50, sini ke sini adalah 25. Okey, kalau kamu tengok semua dimension saya starting ambil daripada line ni. So kita boleh katakan, kita boleh anggap yang ini adalah saya punya datum nombor 1 saya, iaitu A. So ini adalah datum features. Kalau kamu nak insert kamu punya datum. Okey. So yang ini adalah saya punya datum A. Manakala datum B saya atau datum yang nombor 2 saya, kena activate dulu. Tidak nanti ada, takut nanti ada problem lah. Saya ambil semua starting daripada line ni. Sini 25, sini 50. So yang ini boleh dikatakan datum B saya. Okay. Alright. Okay. Datum C saya, selalunya orang akan ambil tapak lah. Atau kalau nak buat datum ni paling mudah adalah bila benda tu diletak. Macam mana kita letak benda tu. Jadi yang itu boleh lah. Nak letak datum nombor 1 ke nombor 2 tu tak terpulang lah kan. So saya boleh anggap line ni, line tapak ni, face tapak ni adalah datum C saya. Okay. Alright. Jadi semua dimension akan saya ambil daripada datum C punya line lah. Ni, yang ni, yang ini. Okay. Okay, jangan bagi dia bertindih. Okay, tak sini. Okay.
Ini salah satu contoh dalam kita nak set kita punya datum ataupun reference ataupun starting point. Setiap starting point dimension ataupun even machining ataupun machinist. Machinist pun akan refer ni sebagai dia punya starting point. Bermaksud 00 dia adalah dekat sini, point ni, somewhere here, dekat intersect ni. Dan dekat sini ada, kira kalau starting point dia dekat ujung ni lah. Kalau pandangan atas dekat sini, kalau pandangan tepi dekat sini. Dekat tapak ni, tapi belah sini. Sebab ni adalah kamu punya datum, line ni atau face ni adalah datum A kamu. Right, boleh faham? Okay. Itu salah satu contoh. Katakanlah saya ni contoh yang mudah lah untuk setkan datum. Saya tak mau starting point saya tak mau dekat situ. Saya nak starting point saya dekat sini. Dekat axis ni. Okey, yang ini saya letak sebagai A. Datum A. Okay. Datum B saya adalah sini. Ini datum B saya. Okey. Dan datum C saya adalah sini. Yang sama juga. Sini. Okey, bila saya letak center line ni, point ni sebagai datum saya, semua dimension mesti starting daripada situ. Which is saya ambil daripada center line ni ke sini. Jangan lupa activate. Kalau tak mau ada problem ni. So sini ke sini sama juga. Okey. Sama juga kalau arah y dimension kan. Nak dapatkan y dimension kena starting point daripada sini, line ni. Line axis bulat tu ke sini. Semua starting point adalah daripada sini lah. Okay. Alright. So even yang ini pun, location ni pun daripada sini. Okay. Yang ni dah betul dah. Memang semua starting point daripada base bawah ni, daripada face bawah ni. Okay. Okay, itu macam mana kita nak set datum. Dan kebiasaannya lah, datum memang 3 lah. Kalau lebih tu nanti pening. Kita nak ambil yang dekat mana satu kan. So, datum biasanya ada 3. Okay. Dan dari situ, barulah kita boleh tarik dimension. Bila dah ada datum, baru kita tahu dekat mana kita nak tarik dimension. Starting point kita nak tarik dimension. Okay. Alright. Itu untuk datum. Okay, macam mana kita nak apply simbol-simbol yang kita tengok tadi dekat sini. Okay. Sebagai contoh, location untuk diameter ni. Okay, kita set dulu diameter. Kita ambil diameter 25 ni. Okay, kita nak control dia sebab kemungkinan benda ni akan dipasang dekat komponen lain. Dia akan bersentuhan dengan komponen lain. So kita control dia plus minus 0.1. Okay. So macam saya cakap, kita nak control dia punya location.
Location. So kamu tengok balik dekat sini. Orientation bukan location. Okay. So saya nak dapatkan dia punya true position M ataupun maximum material condition ataupun orang panggil MMC. Okay. Maksud maximum material condition tu bila mana kalau dimension tu untuk shaft, jadi lagi besar shaft tu lagi maksimum lah material. Tapi kalau features tu adalah hole, lagi besar hole tu lagi kuranglah material. Jadi dia panggil LMC, less material condition. Jadi maximum material condition. Tu tak apa. Yang itu untuk advance pun nanti. Bukan nantilah. Kamu boleh baca sendirilah LMC dengan contoh LMC dengan MMC. Okay. Jarang-jarang juga application dia. Cumanya kalau untuk shaft ni kita anggap dia sebagai MMC. Right? So macam mana dia buat? Location. Okay. True position. So dia ada simbol location ni. Simbol ni. Lepas tu dia ada simbol apa ni? Diameter 0.03 M, A, B dan juga C. Okay. So kamu boleh letaklah dekat dimension ni. Contoh kamu nak tambah dia punya dimension ni kan. Kamu nak tambah dia punya simbol. So kamu letak ni sebagai plus. Tolerance diameter dia adalah 0.03. Insert simbol 0.03. Reference dia ada M kan, ada simbol M. Okay. Reference dia adalah datum A, B, C. Okay. So untuk dimension ni lebih kurang macam ni lah. Untuk dimension ni. Cuma macam ni dia tak cantik lah dia sebab sekejap saya tengok boleh adjust. Dimension Kita game kan? Sekejap saya cari je. Jangan pergi dah foto dah. Kakak Ayam tu tak sebab tadi pegang yang tanya. Dia letak bawah tu sebab dia boleh dia punya diameter tu dia punya dimension tu dia boleh buat straight. Saya nak cari macam mana nak buat straight ni. Lupa banyak lah. Dimension 1. Kakak nak buka dia punya tu. Okay. So saya pergi properties. Saya ambil dimension line. Representation tu ambil 2 part. Maksud dia 2 part tu 1, 2. Then kita try tengok jadi tak. Jadi. Okay.
reference kita adalah kita punya ni position ada M, A, B dan juga C. Okay. Ya, ambil yang dekat datum tadi punya icon, dekat dalam dia tu, kalau kamu tengok ni, dalam dia tu ada geometrical tolerance GDNT lah ni. Okay. So macam tu lah lebih kurang Allah. So kamu boleh adjust lah. Lagi cantik sikit kan. Kalau boleh jangan bertindir dengan A tu. Boleh lah macam ni. Tak cantik juga ni sepatutnya kat sini lah. Makan sikit. Okay. Okay. Nilai 0.03 ni saya ambil contoh. Kalau kamu nak tahu untuk produk kamu, kamu kena buat tolerance setakat analisis. Untuk dalam yang itu kalau sebenarnya subjek lain tu. Even GDNT ni pun sebenarnya subjek lain. Dia ada subjek khas dia. Tetapi application dia adalah dalam drawing ni, dalam CAD. So ni salah satu contoh lah. Macam mana saya gunakan position untuk geometrical untuk apply GDNT. Okay. Untuk apply dalam drawing. Okay. Lagi apa yang saya nak? Saya nak control dekat sini. Sebagai contoh, profile. Okay. So, profile ni, okay, kamu boleh ambil geometrical, kamu letak dekat sini. So, kamu boleh letak direct terus. Sebagai contoh dekat sini profile dia. Dia letak terus dekat line tu. Okay. So, ambil profile. Sama ada kamu nak dia check by line saja ataupun kamu nak sepanjang surface tu ikut profile, kamu pilih lah. So, reference dia adalah A dan B saja. C tak terlibat sebab dalam menghasilkan profile ni yang terlibat adalah datum A dan B saja. So A, B. Okay. Okay, lagi apa yang saya perlu control? Yang ni position ni saya dah control lah 0.3 untuk diameter shaft ni. Untuk katalah yang kedua pun kamu boleh ambil yang sama juga. Okay, kamu nak dia straight macam ni, pergi properties, dimension line, ambil two part, apply. Dia akan jadi macam tu lah. Adjust. So ambil yang ni. Tak jadi juga. So position juga P, B dan C. Jadi kalau kamu tak letak C pun sebenarnya machinist tu dah faham dah. Sebab shaft ni dia bawah dia tu ada tapak kan. Tapak dia adalah C. Ada tapak dia tebal 10 mm. Jadi sebenarnya yang itu tak terlibat pun. Yang terlibat yang paling penting adalah paksi A dan juga paksi B. Ya, Y X ni. A B. Okey. Tu contoh-contoh lah. Lagi apa yang kita nak boleh kontrol? Katalah kamu nak yang ni dengan yang ni ataupun center line ni mestilah straight line. Tak boleh. Dia kena ada line juga. Katalah kamu nak control straightness. Boleh letak direct je.
Tak payah letak dekat dimension. Yang ni nak kena straight, katalah yang ni nak kena straight. Kamu ambil yang dekat bawah. Straightness. Okay. Tak ada simbol diameter. Yang ni pun tak ada simbol diameter actually. Tak perlu M. Simbol dia adalah straight. Aduh. Ini contoh lah. Okey, lagi apa yang nak kena control? Sama juga position untuk yang ni kan. Position untuk yang ni. So ni adalah hole. So kita buat dimension dulu. Diameter, ambil diameter terus. Okay, position dia. Position ada diameter A, B dan C. Okay. Maksud dia saya ulang contoh untuk position ni 0.03 30 mikron daripada part C A dia boleh bergerak kiri dan kanan 30 mikron plus minus 30 mikron dia boleh bergerak daripada part C B atas bawah ni A okey A atas bawah B kiri kanan okey C 30 mikron daripada mungkin dia punya sebab tu saya cakap C ni tak perlu tak apa kan, tapi tak apalah letak daripada base ni 30 mikron dia boleh lari kalau dia punya tinggi pun okey. Sama juga macam profile tadi, dia boleh ke kiri dan ke atas 30 mikron ataupun dia macam ni 30 mikron atas bawah dia kalau dia nak wavy ke ataupun dia nak lari sikit ke kan, dia punya curve tak boleh lebih daripada 30 mikron. Okay. Next apa yang kita boleh control? Okay, ni kita dah control. Ada simbol M kan. Tapi dia lubang. So bila lubang ataupun hole tak perlu ada M. Ingat tu. Okay. Okay, katalah tinggi ni. Saya nak dia flat. Yang ni adalah flat. So flatness. Saya nak dia flat. Saya nak dia flat sepanjang surface. Okay. Sepanjang face ni saya nak dia flat. Surface bawah ni. Surface bawah ni saya nak dia flat. Bawah ni. Senang nak tunjuk dekat sini. Saya nak dia flat. So saya letak simbol flatness dekat sini. Flatness tak perlu diameter M simbol M. Okay, so the flat. Okay, dan saya nak line ni dengan line ni adalah parallel dengan datum C. So dimension untuk
line ni adalah 30 mm tu. So saya ambil kat sini. Saya nak dia parallel, tak perlu M kalau tak silap. Dan juga kena ada datum 1 C. Ya. Datum C. So kalau ada tak muat, turun bawah sikit. Sama juga dekat 45 ni. Ini adalah parallelism dan reference dia adalah C. Okay. Right. So yang ni dengan yang ni saya nak dia perpendicular dengan datum B. Okey, perpendicular. Yang ni B kan horizontal kan. So dia kena perpendicular dengan B. So saya ambil sini line ni ataupun saya ambil ni lah kat sini dimension ni. Perpendicular 0.3 B. Sama juga saya ambil. Perpendicular B. Okey. Kot saya rasa tak payah buat semua. Okey. Kalau kamu tengok tu, hampir ke semua dimension saya adalah possible untuk saya letak ataupun saya apply GDNT. Hampir ke semuanya boleh buat kalau saya nak buat lah. Tetapi kalau semua dimension kamu buat macam ni, apa yang akibatnya adalah kamu punya part ni akan jadi mahal. Sebab semua, boleh dikatakan semua dimension dia nak kena control. Semua dimension dia nak control 30 micron pula tu. Kecil kalau untuk part yang size dia 100 mm kali 50 mm ni. Terlalu kecil, 30 micron. So tak semestinya semua dimension kamu kena letak GDNT punya application. Okay. Ada benda-benda yang sebagai contoh kita check balik yang kamu rasa yang perlu. Katalah bahagian shaft sini saja yang akan bersentuhan dengan komponen lain semasa assembly. So jadi bahagian sini sajalah yang kamu kena kontrol sebenarnya. So yang lain kamu boleh delete. Maksudnya shaft ni perlu, hole ni perlu. Yang ni kena parallel dengan datum C ni. Yang tapak ni pun mungkin perlu sebab nak betul-betul rata supaya boleh terletak dengan baik. Okey. So untuk yang ini dengan yang ini tak perlu dah. Untuk profile pun tak perlu dah. Okey. So kuranglah. Okey. So kena tengok betul-betul part kamu tu. Bila kamu design dan kamu dah buat 2D drawing, kamu tengok dekat mana bahagian yang akan bersentuhan ataupun yang akan bersentuhan lah semasa kamu assemble. Jadi bahagian tu sebenarnya memang sangat-sangat perlu. Sebagai contoh cover sprocket saya ada skru. Nak kena skru dekat bahagian cover generator saya. Jadi telinga screw boss tu saya perlu kena control dia punya position dia supaya
tak banyak reject nanti. Kalau dekat situ kita tak kontrol, tak ada dah lah, tak ada plus minus tolerance, tak specify, lepas tu tak ada pula GD&T. Jadi QC check, ni lepas kot, pasang-pasang dekat line. Bila pasang cover sprocket dekat cover generator tu, tak ngam, dia punya lubang tak sama. So problem masa pemasangan, sama ada dia interference ataupun dia akan jadi clearance yang kita tak maulah. So kena pastikan betul-betul dimension mana yang kamu kena control. Okey. Try untuk apply benda-benda ni. Okey. Kita ulang kaji sikit untuk setiap simbol ni. Saya letak sebelah-sebelah lah. Okey. Saya letak sebelah-sebelah drawing dengan 3D data supaya kamu betul-betul faham apa yang saya cuba kontrol dalam drawing yang saya generate ni lah. Okay. Alright. Okay. So kita ada part example A. Okay. Kita juga ada drawing yang kita dah generate. Kecil sangat. Okay. Yang kita dah generate. So, cantik sikit. Okay. Okay, kalau kamu tengok dekat sini, saya first kali datum saya C. So datum saya C dekat sini. Datum saya. Okay. Tapak ni, face ni, surface ni adalah saya punya datum C. Sebab apa saya ambil dia, saya tengok dia bahagian yang rata. Jadi saya pilih dia sebagai datum C. Okay. Lepas tu saya control pula dia punya flatness. Maksud dia tak boleh wavy ataupun dia tak boleh melengkung lebih daripada 30 mikron ataupun kurang daripada 30 mikron. Ni, sphere ni dia tak boleh melengkung. Kalau kamu tengok daripada tepi, dia tak boleh melengkung macam ni. Melengkung macam ni, tak boleh melengkung senyum. Even dekat sini pun dia tak boleh melengkung senyum ataupun melengkung masam. Ataupun dia tak boleh bergerigi ataupun wavy lah orang panggil. Okay. Dia nak kena flat. Okay. Bila ada simbol macam ni, kalau keluar daripada die casting, orang akan machine. Supaya dia betul-betul rata. Okay. Then, saya control pula tinggi ni dengan tinggi ni mestilah parallel dengan datum C. Maksud dia face ni dengan face ni mestilah rata macam mestilah parallel, bukan rata lah, parallel. Maksud dia tak boleh sengit-sengit. Dia tak boleh sengit macam ni, tak boleh sengit macam ni. Sama juga atas ni tak boleh sengit. Dia kena betul-betul horizontal dengan datum. Kalau dia nak sengit pun ataupun dia nak menggerutu pun dia kena kurang ataupun lebih daripada kena tak boleh lebih ataupun kurang daripada 30 mikron untuk kedua-dua surface ni. Okey. Habis untuk view front view lah. Okey, untuk view atas pula, apa yang saya cuba control? Okey, first kali saya set center hole ni sebagai datum saya. Yang ini untuk datum A, yang ini untuk datum B. Okey. Okey. Bila katalah benda ni nak kena machine ataupun dia nak buat mold. Jadi starting point dia dekat sini lah. Dia akan pergi mata alat tu ataupun cutting tool tu akan bergerak ke starting dekat sini 00, dia akan bergerak ke sini 50 mm dan dia akan
machine, straight, vertical. Sama juga dia akan balik ke 0, 0, dia bergerak ke sini, dia machine block. Bergerak ke sini 50 mm, dia machine block bahagian ni. Sama juga kalau QC nak check, sini starting 0, 0, dia akan check. Sini 50 micron. 50 mm, dia check 50 mm. Lepas tu dia tengok pula perpendicular dengan datum B ni, horizontal. Mestilah 90 degree daripada datum B. Begitu juga dengan sini, horizontal 90 degree. Horizontal 90, perpendicular 90 degree. Tak boleh lebih daripada 30 micron plus minus. Okay. Tak boleh kurang atau lebih. Alright. Lepas tu kemudian saya control position, location. Saya lukis ni. Ni kot. Saya control tak boleh 30 micron ke atas ataupun ke bawah daripada datum B, dan juga tak boleh 30 micron ke kiri ataupun 30 micron ke kanan. Location. Ingat position. Sama juga untuk yang tak boleh 30 micron ke atas ke bawah dan juga kiri kanan. Daripada datum A dengan B ni lah. Tengok B. A, B, C ni tak ada pun tak apa. Okay. Itu yang saya cuba control. Okay, untuk profile pula. Okay, profile. Saya lukis profile dekat sini. Okay. Saya guna spline. Saya tak guna ada radius ke, diameter ke, tak ada dimension. Saya suka-suka hati buat. Tetapi benda ni boleh check. Yang ni adalah kita punya datum A, ni datum B kita. So QC boleh check dengan guna dial gauge adakah lebih 30 micron. Maksud dia dia akan jalan lah sepanjang jalan ni, dia akan guna dial gauge tu, dia jalan sepanjang profile ni, dia akan tengok kalau terlebih daripada 30 micron ataupun terkurang, reject. Macam tu lah. Okay. So yang itu yang saya cuba control daripada view plan ni ataupun atas top view. Okay. Okay. Untuk yang kedua pula, yang ni, apa yang saya cuba kontrol adalah lubang ni. Okay. Lubang ni. Sama juga saya nak kontrol dia punya position. Sama juga A, B, C. Maksud dia hole ni. Ni, position dia ni. Point tengah dia ni. Titik tengah. Dia tak boleh lebih. Tak boleh ke atas ke bawah 30 micron. Kiri kanan 30 micron. Tak boleh. Okay. Alright. Macam itulah maksud dia. Okay. Alright. So, kalau kita tengok balik drawing kita ni, adalah yang tak dekat lagi. Contohnya panjang ataupun depth hole ni dengan tebal ni saya tak letak. Kamu boleh letak lah. Contoh panjang ni, depth lubang ni adalah 20 mm. Jangan lupa kalau nak control, kalau kamu nak control dimension ni, okay, kamu first kali kamu letaklah tolerance. Contoh, sebagai contoh lah, kalau ada dua-dua benda ni, ingat, katalah diameter ni saya nak dia ada tolerance. Dia boleh jadi 5.1 ataupun 4.9. Diameter 49 atau hingga 5.1. Itu adalah tolerance untuk diameter tu. Manakala yang bawah ni, GDNT bawah ni, geometric tolerance ni, geometric dimensioning ni, adalah
untuk tolerance 0.03 ni adalah tolerance untuk position lubang tu. Maksud dia diameter 5 ataupun 4.9 tu dalam range tu tak boleh lebih tak boleh ke atas ke bawah, ke kiri, ke kanan sebanyak 0.03 mm. Dia ada dua tu maksud dia tau. Satu tolerance untuk diameter, satu lagi tolerance untuk position. Sama juga kalau kamu tengok yang ni dengan yang ini. Macam tu lah. Okey. Yang ni pun sama. Daripada datum A ke tepi ni adalah 50 mm. Tetapi yang itu adalah dia punya general dimension dia lah. Boleh pergi 50.1 ataupun 49.9. Tetapi yang bawah ni adalah dia nak control perpendicularity. Perpendicular. Bermaksud dia tak boleh sengit. Dia kena straight line. Dia kena 90, dia tak boleh sengit lebih daripada 0.30 micron. Maksud 30 micron tu kalau dial gauge tu terangkat atau tertekan sikit melebihi 0.03 ni, melebihi reject ataupun kurang daripada 0.03 bermaksud reject maksud dia ada sengit dah. Maksud dia jadi macam ni nak bagi kamu faham. Perpendicularity 0.03 ni dia tersengit seolah-olah dia tersengit sikit macam ni, ataupun dia tersengit ke dalam. Kalau ke dalam dia kurang 30 lah kot. Macam tu lah. Kalau terkurang dia 30 lah. Dia kurang 30. Kalau tertekan benda tu ataupun terkeluar, sengit dia terkeluar, dial gauge tu akan tunjuk bacaan yang lebih lah. Macam tu. Kamu kena tengok macam mana dial gauge berfungsi. Itu dalam subjek lain lah. Takkan ada dial gauge pun saya nak kena. Yalah, sebaik-baiknya kalau boleh saya nak ajar je semua kan dalam satu subjek. Tapi kena berpada-pada nanti pening. Okay. So itu adalah contoh lah. Jangan lupa kalau benda tu kamu nak general dimension, kena ada tolerance bagi part-part yang kamu nak control. Contohnya diameter ni, position, shaft ataupun hole kena control. Benda-benda yang bersentuhan dengan komponen lain. Benda-benda macam tu kena control. Kalau tak control, memang ada masalah dari segi pemasangan. Okey. Dan kena ingat, bukan semua dimension kena ada GD&T. Macam saya cakap, terutamanya bahagian-bahagian yang bersentuhan dengan komponen lain masa pemasangan. Okey. So, yang itu GD&T. Kamu boleh ulang kaji, tengok simbol-simbol ni yang boleh di-applykan dalam kamu punya projek ataupun lab test ataupun lab activity yang kamu kena buat. Okey. Arahan dia. Okey, kamu kena ini saya save dulu. Okey. Kalau kamu nak save, yang kamu kena submit dengan saya save as PDF. Macam saya ajar dalam episod 1. Jangan save as CAD drawing ni. Save as, pilih dekat sini, PDF. Okey? PDF. Yang itu yang kamu kena submit dengan saya. Jangan submit drawing. Jangan submit drawing. Okey? Jangan terlupa tu. CAD drawing ni. Format CAD drawing tak mau.
Yang nak send dekat saya, save as PDF. Okay. Okay. Aktiviti untuk lab ataupun lab report kamu, kamu kena sekejap kena open dulu. Okay. Kamu ambil lampu yang kamu dah assemble lah itu masa lab assembly design dengan exploded drawing tu. Kamu kalau ikut dekat sini dia ada berapa komponen lah. Tak silap saya ada 11 ke 12. Sekejap saya kena check. Ada 11 komponen. Okey. Saya nak kamu buat 5 drawing, iaitu base 2, stick, lamp, dah 4 lah kan, dengan connection. So bermaksud base 1 adalah komponen ni. Base 2 adalah komponen ni. Yang ni. Ni. Yang pula lah. Inilah yang ni. Yang silinder, bentuk silinder ni. Yang ketiga adalah stick. Stick bukan stick 2, stick 3, stick. Ni komponen ni. Yang nombor 3. Ni. Dan yang keempat adalah bottom connection. Buat bottom connection. Yang ni. Yang ni nombor 6 ni. Okey. Dan yang terakhir adalah lamp. Ni benda ni. Okey. Cuba buat drawing tu macam yang saya tunjuk contoh dalam video ni, example ni. Cuba buat macam ni. Ada cross section, mungkin ada detail view, dan juga beberapa view, general view lah, top view ke, side view ke, dan juga isometric. Buat macam ni. Okey. Kalau benda tu rasa tak perlu detail view, tak buat pun tak apa. Tapi kena ada lah. Kamu buat je lah. Kamu carilah feature-features mana yang kamu nak zoom. Okey. Cross section kena ada. Dan juga general view sama ada top, side ataupun top, front top ataupun front side. Dan juga isometric. Okey. Sebagai contoh lah ya, kita buatlah satu. Okey. Kita buatlah satu. Ingat 5 komponen. Okey, saya ambil katalog lamp ni ya. Saya right click, saya pergi dekat lamp object, open in new window. So part ni yang saya nak buat drawing dia. So
Saya punya front view. Okey, sekejap. Saya masuk balik drawing. Front view saya adalah lamp. Okay, saya nak ambil yang mana? Selalunya bahagian yang rata lah, baru dia detect. Ni adalah front view saya. Okey. Kalau lepas tu saya nak project ke nak cross section kan dia. Okay. Right. Okay, so first sekali saya letak diameter 150. Okay. Lepas tu saya nak buat detail. Detail view dekat bahagian ni. Aktifkan ni dulu, baru buat detail view. Okay. Saya letak dekat sini. Okay. Front view ni boleh delete, cross section view biar ini saya tengahkan, saya underline. Okay, ini saya ambil dimension untuk diameter lah, sebab dia bulat kan, dia bulat. Okay. So dimension dia adalah yang ni. Okay. Keluarkan underline. Okay. Kalau kamu tengok ni, size drawing ni tak muat. So apa yang saya kena buat, saya kena ubah size lah. Saya pergi kat tree, saya right click, saya tekan properties, saya ambil A3 ISO format ni tak muat, so saya besarkan sikit jadi A2. Tengok muat tak muat. Kemungkinan muat lah kot. Okay, so title block kita pun dah jadi macam apa lah. So saya pergi ubah title block, saya pergi dekat edit, shape background, insert drawing, frame and title block. So saya tekan action delete, saya delete semua. Lepas tu saya ambil balik action, saya tekan create, saya apply. Dia akan ikut size drawing kamu. Okay, buat dia dah automatic detect dah pun lamp. So yang ni kamu rename balik apa semua, Unimap. Okay, part number. K7 wajib. K7, kamu K7 kan. 2021 0002 lah. Okay. K7 ni cohort kamu. Untuk ini drawing number ya. K7 untuk drawing kamu. Yang 4 number ni adalah tahun pengajian. 002 ni running number lah. Part tu. Kalau kamu boleh lah start, kalau kamu start dengan lamp, kamu buat lah 001, lepas tu next 002. Nama ni atas ni ubah lah. Nama ubah, nama kamu, tarikh, dia akan detect automatik tarikh tu. Check kalau untuk lab saya, kalau untuk projek Dr. Sabri, tulis nama kami, tengok pada jenis assessment, date ni kosong kan.
Date ni kosongkan, delete je. Okay. Scale satu-satu, size drawing size memang betul. Yang ni simbol projection, tak ada apa. Ni bermaksud, tak silap saya, lukisan apa, L3 tak silap. Ni berat estimation tu, tak apalah. Yang ni biar je lah, default. Okay. Then dah edit, pergi balik dekat edit, working view. Kembalilah kita mengedit kita punya drawing. Apa lagi yang saya perlu control? Ni diameter ni. Okay. Alright. Lepas tu panjang ni. Okay. Lepas tu radius ni. Okay. 80. Okay. Ataupun kita boleh juga guna diameter lah kot. Sesuai rasanya. Dah separuh bulat lah, lebih kurang kot. Tak. Lebih kurang separuh bulat. Pakai ni lah, radius lah. Lebih better. Okay. Lepas tu apa lagi? Mungkin radius kat sini. Okay. So sini dimension, sini tak dimension lah. Kamu boleh letak properties, dimension text, ambil depan text 2 kali. So ni dengan sini lah. Okay. Lepas tu ada hole, true hole dekat sini, diameter. Okay. Tak diameter 8. Okay. Lepas tu yang tinggi. Alright. Diameter ni dah ada. Okay. Masukkan axis yang kalau bulat-bulat lah. So kan. Ini sama. Okay. Kalau kamu boleh pendekkan, tekan control, kamu boleh panjang pendekkan lah. Okay. So sini pun sama, cylindrical kan, so kita letak dia itulah. Okay, kalau kita tengok kat sini, macam saya ambil starting point saya semua dekat sini. So ini adalah datum A, saya anggap datum A saya lah. Ini adalah datum A saya. A. Lepas tu datum B saya nak ambil dekat sini. Horizontal punya datum saya ambil dekat sini. Ataupun saya letak dekat sini lah. Okay. Activate kan. Okay, yang ni datum C saya adalah
Yang sini vertikal daripada tepi kan. Oh ni tapak dia. Okey. So saya ambil yang ni sebagai C. Okey. Alright. So boleh tengok lah. Cantik lah sikit kan. So ni elok. Okey. So yang ini dia adalah angle dekat sini kan. So ambil angle. Ambil daripada kita punya datum B ni. So dekat sini lah. Axis ni adalah sama dengan axis ni. Okay. So ambil angle. So sebelah sana pun sama. 5.5 juga. Apa ni, kamu boleh buat macam ni pun boleh juga. Okay. So yang ni ada diameter dah. Sini diameter. Try tengok. So kalau tak detect, okey, katalah tak detect, aktifkan bahagian drawing tu. Jangan lupa ambil point ni, letak dekat sini sampai dia snap, dan ambil point lagi sekali sampai dia snap. Kurang situ lah. Okay. Then ambil diameter tadi, try tengok jadi tak jadi. Tak jadi sebab dia detect point. So kita ambil yang biasa je dulu. So dapat diameter kat sini dan tambah simbol diameter. Okay. Dan dekat sini saya cakap satu titik perpuluhan je kan. So, kalau yang mana ada dua titik perpuluhan tu, jadikan satu titik perpuluhan saja. Okey. Apa lagi ya? Yang ni dah ada diameter ni. Diameter ni tunjuk dekat sini. Tidak nampak kosong sangat yang ni. Okey. Ada lagi satu diameter nak tunjuk thickness. Atau kamu nak tunjuk thickness, cara yang terbaik macam mana? Aktifkan diameter je. Nanti kalau tolak orang faham lah. Okay. So 150 tolak 157 sama dengan 3 mm. 3 mm in diameter, maksud dia kena bahagi 2 pula. So thickness dia adalah 1.5. Okay. So kalau orang nak lukis balik pun okay lah, boleh tahu lah. Ni dah ada. Ni boleh lukis radius. Dah ada. Okay. Okay, cukup. Kalau nak lagi detail kat sini, buat kat sini lah. Ni. Okay. Jangan lupa activate kan kalau kamu nak tambah titik ke line ke. Jangan lupa activate kan.
Lari je buat sebab dimension tadi lari. Masa saya letak titik tu saya teranjak sikit. Okay. Okay, dapat yang sama 2 titik perpuluhan. Okay, so saya rasa cukup untuk general dimension. So kita masukkan pula general tolerance ataupun tolerance dekat dimension yang kita nak control. Sebagai contoh yang akan bersentuhan adalah yang ini, sebab bulb akan pasang dekat sini, so kita kena control. Masukkan plus minus 0.1. Lepas tu ni position ni saya tak letak lagi ni. Okay, saya nak perbesarkan dah lah. Tak apalah. Position ni okay. Daripada datum ke sini. Okay. 105. Okay, yang ni pun kita nak pasang dekat kayu kan, ada through hole. So mungkin juga kita control juga dimension ni. So yang ni dengan wire dia fleksibel, dia buat daripada rubber, so saya tak maulah control dia ni. Cuma position dia kena betul lah. Okay, so yang ni pun tak apa, yang ni kena control. Diameter 0.1. Okay. Plus minus lubang untuk wire mungkin kena control 0.1. Alright, itu saja kot yang saya rasa penting. So kita boleh letak simbol datum lah. Simbol datum pula, simbol GDNT. So position ni kita kena control, dia memang tengah-tengah dah, so dia tak mau lari. Diameter ni kita kena buat 2 section. Dimension line 2 part. Apply. Okay. TBM. Okay. Position. Dia adalah sejenis hole, so tak perlu M. Datum A, B dan C. Tiga 30 mikron. Lepas tu yang ni kena perpendicular daripada datum A. So kena parallel kat sini lah. Okay. Parallel 0.3 daripada datum A. Okay.
Lepas tu ni position sama juga. Yang ni kita kena jadikan dia two section, two part. Okay, apply. Okay, tak geometric tolerancing, position dia adalah whole, tak perlu M, jadi A, B dan C. Okay. Ingat kalau ada shaft dia ada M, simbol M belakang. Kalau tak ada, tak perlu. Saya lupa letak simbol diameter. Okay. Sebab dia merujuk pada hole. Ini sama. Okay. So yang lain saya rasa okey kot. Inilah bahagian ni. Ni parallel dan juga ni diameter. Oh ni diameter, so dia tak apa. Dah ada. Dia bukan line lah. Dia bukan, dia adalah bentuk hole. Jadi dia tak ada masalah lah. Cuma boleh lah kalau kamu nak katakan dia straight tak perlulah, tak apalah. Janji ada simbol-simbol ni semua yang kamu apply. Lupa lagi satu, view isometric. Okey. Okey. So cuba try adjust. Bagi dia cukup-cukup dalam satu kertas. Sikit boleh padam. Ini kita underline kan. Ini sama, scale kena padam. Sebab memang kita punya scale kemampuan. Alright. So ni contoh. Saya ada front view, saya ada cross section view yang mewakili side view. Saya juga ada detail view dan saya juga ada isometric view. So untuk view dah okey. Saya dah tarik dimension yang saya rasa cukup untuk kita boleh modelkan semula. Dan juga saya dah apply, dah apply general tolerance lah untuk tolerance untuk dimension yang general lah. Dan juga saya dah apply tolerance yang menggunakan GD&T. Okay, so dekat sini saja ada 1, 2, 3 saya dah apply lah. Tak lupa juga saya dah apply datum A, B, C. Okay, so ini adalah contoh. Ini adalah contoh untuk lamp. So kamu kena buat lagi 4 part yang saya cakapkan tadi, iaitu tengok ni drawing, base to stick, bottom connection dan lamp.
Jadi bottom connection, stick base 2 dengan base. Kamu buat yang itu sebagai kamu punya lab activity, dan dalam report tunjuk flow untuk satu part saja. Yang lain saya nak tengok result dan attach sekali PDF drawing kamu dalam bentuk PDF. Okey, baca betul-betul lab modul tu. Jangan tanya silly question lah. Okay. Alright. So itu adalah untuk lab report kamu. Ada lagi satu task untuk lab report kamu, iaitu assembly drawing macam ni. Cumanya yang ini lebih kurang macam ni lah. Cuma yang ni dia advance sikit lah. Okay. Yang kamu buat tu, yang saya nak ajar kamu tak terlalu susah lah. Okay. Untuk yang itu saya akan ajar dalam drafting episod 3 dalam video seterusnya lah. Okay. So ada dua lah, dua task lah. Satu drawing yang bukan assembly, ada 5 part yang kamu kena buat macam ni. Saya dah terkeluar ke? Macam ni, ada 5 komponen yang saya sebut tadi. Dan assembly drawing macam ni. Macam ni. Yang saya akan ajar dalam episod 3. Okay. Yang kedua-dua task ni dalam satu lab report. Okay. So tunggukan episod ketiga dalam video yang seterusnya lah. Video yang ketiga nanti. Okay, itu saja. Jumpa next video. Okay. Right.